Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Cikgu Muktasim RTU. Hari ini kita akan teruskan dengan bab 2 pembangunan produk, part yang kedua. Bagi 2.1.1 menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Jom. Baik, kalau sebelum ini kita dah tengok pada part yang pertama, kita melihat kepada menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan. Okey, dah banyak dah kita tengok. Okay, dan hari ini kita akan teruskan dengan project brief ya. Okey, apa itu project brief ya? Jom kita tengok. Okey, perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan. Idea reka bentuk produk daripada pelanggan diterjemahkan kepada bentuk lakaran atau contingan oleh pereka bentuk. Okey ya. Daripada sini kita dapat apa? Kita dapat bayangkan apa itu project brief. Okey, berbeza dengan kajian keperluan pelanggan. Kajian keperluan pelanggan kita sediakan borang. Okey, kita buat survey ataupun kita buat kaji selidik untuk dapatkan apa keperluan pelanggan. Dan project brief ni dia sedikit berbeza. Okey, yang mana kita berjumpa dengan orang yang nak buat projek tu dengan kita. Okey, contoh di sini kita sebagai pereka bentuk lah. Kita sebagai pereka bentuk ataupun designer. Okey, jadi kita nak buat sesuatu benda yang baru, kita nak dapatkan info. Okey, apa yang hendak kita buat, kita jumpa dengan pelanggan. Contoh, kita dah ada seorang pelanggan yang nak buat projek sekian. Okey, jadi kita jumpa dia, kita bincang dengan dia. Kita nak tahu apa yang dia nak. Okey, jadi apa yang kita boleh buat? Jom kita tengok. Okey, proses project brief kita mula dengan penyelesaian masalah inventif. Okey, kemudian kita project brief, beberapa lakaran idea reka bentuk produk. Okey, dan akhirnya lakaran akhir. Jadi ini dia punya step dia. Okey. Ini adalah contoh borang project brief. Okey, hari ni kita akan tengok secara detail borang project brief. Dan kita kena ingat, okey, borang ini bukanlah tetap. Apa yang dinyatakan ni bukanlah tetap, tapi ini adalah idea ataupun cadangan yang boleh kita isi dalam borang project brief. Jadi borang ini bergantung kepada keadaan dan bergantung kepada produk yang hendak dihasilkan. Jadi tidak semestinya kita ikut sama seperti apa yang ada ni. Okey. Dan borang ini saya ambil daripada buku teks. Okey, tingkatan 3. Jom kita tengok satu persatu perincian dia supaya kita dapat idea. Okey. Okey, dia mula dengan contoh masih lagi sama, kita ambil daripada buku teks iaitu pengilap kasut magic. Jadi katakan kita jumpa kita punya pelanggan, apa kita nak? Kita tanya, kita buat satu borang khas untuk kita tanya dia. Contoh, kriteria pertimbangan utama. Kita nak tahu fungsi dulu. Apakah kegunaan produk ini? Okey, jadi pelanggan kita akan jawablah. Produk digunakan untuk mengilap dan membersihkan kasut kulit dan kasut PVC. Okey, itu tujuan dia. Di manakah produk ini digunakan? Jadi dijawab produk digunakan di rumah atau di mana-mana sahaja mengikut keperluan pengguna. Okey. Persembahan, bagaimanakah cara produk ini dipersembahkan? Produk dipersembahkan dalam pelbagai warna. Okey, jadi kita dapat idea. Jadi kita boleh teruskan lagi. Tujuan pasaran. Siapakah yang akan menggunakannya? Produk akan digunakan oleh semua pengguna kasut kulit dan kasut PVC. Okey, itu sasaran dia. Yang kedua, siapakah pesaing yang wujud? Ada pesaing tetapi reka bentuk produk kurang inovatif. Okey. Pelanggan, bagaimanakah yang akan menggunakan produk ini? Semua pekerja pejabat, guru, murid sekolah dan pengguna lain yang mementingkan kasut yang berkilat dan berstyle. Okey, nampak jadi kita dapatlah idea. Kita nak jual dekat siapa. Okey. Kemudian kita tengok pula pada kuantiti, berapa jumlah yang diperlukan. Untuk fasa pertama 100 unit.
Okey, ini idea lah. Okey. Ingat kalau kita nak buat sesuatu tu, kita tak boleh buat dengan jumlah yang terlalu banyak. Kita kena dia kata apa? Untuk fasa pertama, kita panggil apa dalam bahasa Inggeris, test market. Cubaan dulu, cubaan dulu untuk tengok bagaimana permintaan. Okey, kalau permintaan tinggi, baru kita boleh tingkatkan kita punya keluaran. Okey, kalau permintaan tidak terlalu tinggi, kita boleh agak jumlah yang perlu, ataupun jika tidak ada permintaan atau terlalu kurang, mungkin kita boleh batalkan projek. Okey, itu tujuan dia. Okey, kemudian style atau gaya, bagaimanakah reka bentuk produk ini? Produk menggabungkan bentuk geometri, bersaiz kecil, ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Okey, ini idea dia. Adakah reka bentuk ini akan mendapat perhatian di pasaran? Sudah semestinya kerana reka bentuk produk yang unik. Okey. Kualiti pula. Bagaimanakah kualiti pembuatannya? Pembuatannya berkualiti tinggi. Okey, itu normal lah. Biasa kita mesti nak buat yang berkualiti tinggi ya. Boleh tak kita buat yang kualiti rendah? Pun boleh juga. Bergantung kepada keadaan. Okey, bukan kata tak boleh. Kenapa kata tak payah tanya lah, mestilah nak buat yang berkualiti tinggi. Tidak. Kita boleh juga menghasilkan kualiti sederhana, kualiti rendah, bergantung kepada keadaan dan permintaan. Okey? Jadi jangan salah faham. Kita kata kenapalah China dia nak buat juga produk yang tak ada kualiti. Okey, bukan China saja, macam mana negara pun ada. Kita buat kerana ada permintaan. Okey, bukan saja-saja buat. Okey. Kualiti, adakah pelanggan mempunyai sebarang permintaan yang istimewa? Produk tidak memerlukan ruang menyimpan yang besar. Okey, itu dia nak produk ni taklah terlalu besar ataupun tak memakan ruang untuk simpan. Okey, so kita dapat juga idea apa lagi kita boleh buat supaya memenuhi kehendak pelanggan kita. Okey, kemudian anggaran kos seunit, berapakah kos untuk menghasilkan seunit produk? Okey, ini pun penting juga. Baru kita boleh agak kualiti macam mana kita nak buat, bahan apa kita nak guna sesuai dengan kita punya bajet ataupun kos. Okey, kos menghasilkan seunit produk dianggarkan RM35. Okey, so kita dapat idea lagi Okey, jangka masa, bilakah pelanggan ingin projek ini disiapkan? Pelanggan ingin projek disiapkan dalam tempoh 22 minggu waktu bekerja. Panjang. Jadi kita dapatlah idea. Dia bagi tempoh masa yang panjang kat kita. Ini salah satu cara lah. Ingat saya kata tadi, borang ini bukanlah satu dia punya senarai pertanyaan itu bukanlah wajib. Tapi untuk kita bolehlah jadikan rujukan untuk kita punya kerja khusus. Kerja khusus nanti kita perlu buat semua ni. Dan kita boleh jadikan contoh yang ada ni sebagai panduan kita untuk hasilkan borang project brief. Okey, saya teruskan lagi. Okey, maklumat diri borang project brief perlu disaring. Okey, boleh ditunjukkan dalam bentuk jadual bermaklumat atau rajah bermaklumat. Okey, jadi saya sediakan sini jadual bermaklumat. Okey, jadi selepas kita dapat jawapan daripada pelanggan kita, maka kita pun boleh wujudkan satu borang. Okey, kita boleh wujudkan satu jadual supaya lebih jelas apa yang sebenarnya kita nak buat. Okey, jadi di sini kita dapat kriteria yang pertama dari segi fungsi, mengilap kasut kulit, kasut PVC, membersihkan kasut kulit dan kasut PVC. Okey, berdasarkan borang tadi kemudian persembahan pula pelbagai warna. Tujuan pasaran, semua pengguna kasut kulit dan kasut PVC. Nampak? Tadi panjang kan cerita dia, tapi sekarang kita ringkaskan. Kita ambil isi pentingnya. Sebenarnya apa kita nak? Okey. Jadi kita jadikan dalam bentuk jadual bermaklumat. Okey. Kuantiti 100 unit, style gabung bentuk geometri, saiz yang kecil, ringan, mudah dibawa ke mana-mana. Okey. Kualiti berkualiti tinggi, tidak memerlukan ruang menyimpan yang besar. Anggaran kos seunit, kos minimum menghasilkan produk adalah RM35. Jangka masa 22 minggu waktu bekerja. Okey, nampak tak? Benda tadi yang sama tapi kita dah ringkaskan dalam bentuk jadual bermaklumat. Okey, kemudian yang ini pula adalah contoh aplikasi project brief dalam bentuk jadual. Jadi ingat nampak macam sama. Kalau kita buka buku teks tu kita nampak sama. Apa benda yang sama ni? Bukan tak sama. Satu tadi adalah borang project brief. Yang ni adalah aplikasi project brief dalam bentuk jadual. Nampak macam sama tapi kena baca baru kita nampak perbezaan dia. Okey, yang ini pun sama, kita perlu buat dalam kita punya kerja khusus.
Okey, jadi apa yang ada? Yang pertama dia ada tajuk projek. Okey. Apakah jenis produk atau perkhidmatan? Okey, mengilap kasut. Apakah kegunaan produk ini? Okey, yang ni kita boleh ambil lah. Kita boleh ambil idea macam mana kita nak buat borang ni ya. Di manakah produk ini akan digunakan? Okey, jawab. Kemudian B, gambaran keseluruhan projek. Siapakah yang akan menggunakannya? Okey. Apakah tujuan produk ini dihasilkan? Adakah produk ini diperlukan oleh pelanggan? Bagaimanakah produk ini digunakan atau dipersembahkan? Jadi kita jawab balik. Kemudian tengok pula reka bentuk produk. Apakah elemen dan prinsip reka bentuk yang akan digunakan? Apakah konsep prinsip reka bentuk yang ingin diterapkan? Adakah produk ini inovasi daripada produk sedia ada atau produk yang baru digunakan? Okey, jadi kita boleh jawab balik ya. Perancangan dalam pengurusan projek, pembahagian kumpulan kerja. Jadi kat sini dia bagi macam mana? Pembahagian kumpulan kerja, jadual kerja dan kos pengeluaran dinyatakan dalam kertas kerja. Macam tu saja dia letak. Jadi kena ada jadual kerja. Jadual kerja kan. Okey, mula kita buatlah step by step kan. Step pertama bila minggu ke berapa, ada 22 minggu kan dia bagi. Jadi kita boleh susun lah. Minggu pertama nak buat apa, minggu kedua nak buat apa, sehinggalah siap. Kos pengeluaran, okey. Kos pengeluaran bergantung kepada kuantiti untuk fasa pertama, okey. Kuantiti penghasilan 100 unit. Okey. Analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran, membuat perbandingan dari segi fungsi, persembahan, tujuan pasaran, kuantiti, kualiti, anggaran kos unit dan jangka masa. Jadi yang inilah yang dia bagi ini adalah jadual perbandingan. Okey. Kita letaklah dua produk sedia ada dan kita nyatakan perbandingannya. Okey, supaya kita dapat kesan lagi kelemahan-kelemahan yang ada dan apa yang kita boleh buat untuk tambah baik dan menjadikan produk kita adalah produk yang akan jadi pilihan. Adakah produk ini akan mendapat permintaan di pasaran? Sudah pasti kerana produk mempunyai rekaan yang berinovasi dan sesuai dengan fungsinya. Okey, itu jawapannya. Lakaran idea, bagaimanakah rupa bentuk produk dalam bentuk 2D dan 3D? Okey, kita buat lakaran idea. Macam mana? 2D dalam ortografik, 3D dalam isometri, dalam oblik ataupun perspektif. Okey, supaya nampak gambaran bagaimana rupa produk yang akan dihasilkan. Penghasilan mockup atau model, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan mockup atau model. Okey, dicatatkan kat sini menggunakan kayu, MDF, span tebal, kepingan fabrik hitam, pembaris, gunting, pisau pemotong dan lain-lain lagi. Jadi dinyatakan. Jadi ini juga penting untuk kita teruskan kepada step yang seterusnya. Jadi dalam peringkat awal ini kita boleh guna apa? Kajian keperluan pelanggan ataupun projek brief untuk kita dapatkan maklumat. Ingat belum lagi kita nak buat, dalam proses kita nak dapatkan maklumat untuk kita teruskan kepada step yang seterusnya. Okey? Okey, itu sahaja untuk part yang kedua dalam bab 2.1.1. Kita akan jumpa lagi di bab 2.1.2. Okey, untuk teruskan lagi. Dalam bab 2 kita ada 10 subtopik. Kita akan pergi satu persatu. Mungkin ada subtopik yang kita pecah kepada 2. Mungkin kita teruskan dengan satu sahaja bagi subtopik yang lebih pendek. Okey, jangan lupa untuk tekan butang subscribe channel Cikgu Muqtasim RTU. Bye bye. Assalamualaikum.